InsyaAllah sambungan kitab Faridatul Faraid. Ada muka surat berapa? Ha? 16. Surat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sambungan lebih kok dia tak berapa nak sedikit. InsyaAllah boleh dengar kan? Boleh, insyaAllah. Muka surat 16, sambungan kitab Faridatul Faraid. Perenggan berapa Yang kedua. Ada pun dalil. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Kata musannif, ada pun dalil tafsili, maka iaitu dalil yang dikuasakan atas menetapkan dia dan menghuraikan segala syubhah yang didatangkan atasnya atas seseorang. Jadi wajib bagi tiap-tiap kita laki-laki dan perempuan yang mukallaf dalam mempelajari ilmu akidah, ilmu usuluddin, wajib kita mengetahui dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja wajib kita mengenal, mengetahui, memahami apakah sifat-sifat yang mesti ada pada zat Allah, pada zat Tuhan. Bukan sekadar kita mengetahui nama-nama sifat, bahkan wajib juga kita mengetahui bukti-bukti di atas bukti-bukti yang menunjukkan di atas mesti adanya sifat-sifat itu pada zat Allah Ta'ala. Jadi mengetahui dalil-dalil ni hukumnya fardu ain juga. Tapi nisbah kepada kita orang awam, dalil yang wajib kita ketahui adalah sekadar dalil ijmali sahaja. Dalil ijmali ni makna bukti-bukti yang kita faham dengan kita belajar untuk diri kita sahaja. Kita tak boleh nak menghuraikan masalah, kita tak boleh nak menyelesaikan masalah orang lain. Cuma untuk kegunaan diri sendiri je, faham sendiri. Contoh kalau kita kata Allah Ta'ala wajib ada, Allah mesti ada. Kita sahaja yang faham mana buktinya, sebab kita dah belajar. Untuk kita. Jadi kalau orang kata Allah Ta'ala tak ada, kita tak terima. Kita yakin Allah mesti ada. Sebab kita dah ada kita dah ada bukti, kita dah belajar bukti-bukti dia, dalil-dalilnya kita dah belajar. Cuma lemah nak menghuraikan. Tak boleh nak cerita dengan orang, untuk pakai sendiri. Itu namanya dalil ijmali. Dalil ijmali ni bila kita belajar hari-hari selalu dengar-dengar lama faham lah. Cuma nak huraikan tu tak boleh. Tapi untuk kita faham lah. Kalau orang kata Tuhan tak ada, kita tak boleh terima. Wajib Tuhan ada. Kalau orang kata Tuhan serupa dengan makhluk, kita tak boleh terima. Kalau orang kata Tuhan serupa dengan makhluk, kita tak boleh terima. Wajib makna kita tetap mengatakan Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu. Sebab kita dah tahu buktinya. Cuma kalau orang suruh cuba huraikan, kita lemah nak menguraikan. Tapi untuk diri kita lepas dah. Atau dalil ijmali. Ada pun dalil tafsili. Kita tengok nombor 8 tu, dia kata apa dalil tafsili? Dalil tafsili, ketahui olehmu bahawasanya mengetahui dalil tafsil itu wajib atas ahli tiap-tiap qasar. Makna perjalanan masafatul qasri, tiap-tiap perjalanan yang mengharuskan sembahyang qasar, 2 marhalah. Atau jalan fardu kifayah, mesti kena ada seorang yang alim, yang pandai, yang faham tentang dalil-dalil tafsili. Dalil tafsili ni mana bukti-bukti yang terperinci, sehingga dia boleh menghuraikan masalah. Kalau ada kesamaran, dia boleh huraikan satu persatu, dia boleh terangkan.
Itu namanya dalil tafsili. Wajib di dalam perjalanan masafatul qasri, keluasan masafatul qasri, perjalanan yang harus kita sembahyang qasar, mesti ada seorang yang pandai. Wajib, fardu kifayah. Makna kalau ada seorang, lepas dosa orang lain yang tak pandai. Dalil tafsiri. Katalah dalam keluasan masafatul qasri ni, di tempat kita ni ada seorang aja yang alim tentang dalil-dalil tafsili ni. Dia saja yang boleh menguraikan masalah usuluddin, masalah tauhid. Kalau ada kesamaran, dia boleh huraikan. Kalau ada datang fahaman-fahaman sesat, dia boleh tolong terangkan. Ada seorang. Lepaslah dosa kita yang lain-lain ni yang tak pandai dalil tafsiri. Tiba-tiba meninggal dunia seorang tadi. Yang pandai tadi tu meninggal dunia. Meninggal dunia, tak ada dah. Dalam keluasan masafatul qasri tadi, tak ada dah orang yang alim dalil-dalil tafsili ni. Sebab dah meninggal dunia dah. Maka berdosalah sekalian yang lain. Kena pikul dosa masing-masing. Kena pakak-pakak pikul dosa, kerana tak ada seorang pun yang mengetahui dalil tafsil. Dalil tafsil ni. Ini dalam bab ilmu usuluddin, dalam bab ilmu fiqh lain pula. Dalam bab tajwid lain pula. Sebab itulah kita ni bersyukur, alhamdulillah. Allah Ta'ala hadirkan alim ulama di kalangan kita. Nampak tak? Asbab adanya mereka, kita terlepas dosa daripada mempelajari ilmu-ilmu ni semua secara halusi. Asbab mereka ada, terlepas dosa-dosa kita, dosa anak bini kita. Nampak tak? Sebab tu syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah ada lagi di kalangan kita, dalam masyarakat kita, dalam qaryah kita, orang-orang yang alim. Boleh kita menompang mereka. Sebab tu kalau ada orang nak hantar anak dia belajar agama, bagi sokongan, bagi galakan, bagi bantuan. Bukan tolong bukan menghina, bukan mencela, bukan melemahkan. Tolong bagi semangat. Boleh jadi masa kita sekarang ada lagi tuntut guru seorang dua lagi, kita boleh tumpang. Bila zaman anak kita besok, anak kita yang umur dia sekarang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, cuba kita pandang 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Dia nak tumpang siapa? Anak-anak kita nak tumpang siapa? Kita jangan pentingkan diri kita sendiri. Memanglah sekarang ni kita kata ada lagi yang dia akan datang. Nabi dah kata dah, makin lama makin tak ada dah alim ulama ni. Alim ulama yang benar-benar yang benar-benar bertakwa, yang benar-benar akidahnya, makin lama makin tak ada. Akhir zaman akan ramai timbul ulama su, ulama yang jahat, yang membawa pahaman yang pelik-pelik. Jadi cuba kita bayangkan apa nasib anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sekarang umur 5-6 tahun. Masa mereka tu macam mana pula, apa pula pahaman yang ada pada waktu tu, macam mana pula kegilaan fitnah pada hari tu nanti. Sebab tu kalau ada orang sekarang anak hantar anak-anak belajar, bagi sokongan, bagi galakan, bagus, alhamdulillah aku tak mampu nak buat macam mana yang kau buat ni. Bagi sokongan, bagi bantuan. Mudah-mudahan besok kita boleh tumpang, ataupun anak cucu cicit kita boleh numpang. Macam tu. Ni tak dengar orang hantar anak mengaji agama, kita komplain, kita condemn. Kau berhentikanlah anak kau tu, kau berhentikanlah cucu kau tu, besok apa dia nak makan. Jenis macam tu lah, tak bagus. Baik. Adapun dalil tafsili, maka iaitu dalil yang dikuasakan atas menetapkan dia dalil dan menghuraikan segala syubhah yang didatangkan atasnya. Makna dia boleh syubhah, dia boleh huraikan. Sebab tu tadi bawah tu nota tadi kata, maka apabila mendirikan dengan dia oleh seseorang daripada mereka itu, gugurlah dosa daripada segala yang tinggal. Mana yang tinggal ni semua tak berdosa, sebab ada seorang yang mengetahui. Maka wajib bahawa ada pada tiap-tiap masafatul qasri itu yang harus padanya sembahyang qasar itu satu orang yang mengetahui dengan dalil tafsili, dan dengan yang tinggal daripada segala hukum syarak. Makna begitulah juga ilmu-ilmu yang lain. Dalam keluasan masafatul qasri tadi mesti ada yang alim fiqh, alim tauhid, alim
tasawuf, alim Quran, mesti kena ada seorang. Kalau tak, berdosa semua. Pakat-pakat berdosa lah, pikul seorang sikit. Dan dengan yang tinggal daripada segala hukum syarak dan pada tiap-tiap masafatul adawi seorang qadi kerana banyak berbantahan. Mesti ada seorang qadi, satu lagi satu qadi. Baik, sambung balik dalam. Sebab tu kalau ramai yang mengetahui, alhamdulillah lah. Dalam keluasan masafatul qasri tadi ada 50 orang, ada 20 orang, ada 30 orang yang alim. Maknanya kalau ada orang yang meninggal, ada lagi yang tolong yang tolong cover dia lagi. Ni tak seorang tu. Ada seorang. Tu pun orang pakat-pakat. Orang pakat-pakat buat khianat dengan dia. Dah lah seorang. Pakat-pakat benci dia pula dah. Kemudian katanya musannif lagi, maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid yang wajib pada syarak, mendahulukan dia daripada segala yang wajib. Jadi sekarang kata musannif dia nak bagi tahu perkara yang wajib, makna yang wajib pada syarak. Wajib pada hukum syarak. Apa makna wajib pada hukum syarak? Makna perkara yang dituntut putus oleh Allah Ta'ala atas tiap-tiap mukallaf melaksanakan ataupun mengetahui akan dia. Itu makna wajib wajib syar'i. Buat dapat pahala, kalau tak buat berdosa. Kalau jenis amal, kalau jenis ilmu, kalau siapa tahu dapat pahala, siapa tak tahu berdosa. Jadi wajib syarak. Sama macam wajib semayang tu lah. Ada 9,000 orang semayang, kita seorang tak semayang, tetap kita berdosa. Ada 9,000 orang tahu ilmu ni, kita seorang tak tahu, kita tetap berdosa sebab fardu ain. Maka belajarlah. Yang wajib pada syarat mengetahui akan dia daripada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Ta'ala. Makna kita mesti tahu apakah sifat-sifat yang wajib pada Allah, apakah sifat yang mustahil pada Allah, apakah sifat yang harus pada Allah. Wajib tiap-tiap laki-laki dan perempuan tahu. Sama ada laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun isteri, orang kaya ataupun orang miskin, hatta dia raja sekalipun, dia mesti mengetahui apakah sifat yang mesti ada pada Allah Ta'ala, apakah sifat yang tidak layak pada Allah, yang mustahil, makna yang tidak sekali-kali ada pada Allah, dan apa pula sifat yang harus ada pada Allah. Maka 3 perkara ni kita semua mesti kena belajar, mesti kena tahu, mesti kena faham. Kalau tak nak belajar, berdosalah, duduklah dalam dosa. Selagi tak keluar belajar, selagi itulah duduk dalam dosa. Maksiat lah tu. Maksiat ni macam-macam jenis. Mengumpat maksiat, berdengki maksiat, sangka jahat maksiat, mencuri maksiat, minum arak maksiat, dedah aurat maksiat, tidak menuntut ilmu juga maksiat. Jangan kita duduk seronok, duduk kat rumah ketawakan orang lain. Oh, kaki maksiat no. Duduk kat kelab-kelab malam minum arak, berjudi, melacurkan diri macam-macam ni. Pakai dedah aurat no, ahli maksiat. Aku tak buat benda tu, aku tak buat maksiat. Maksiat kita tak nak keluar cari ilmu. Maknanya bila Allah suruh wajib kita tak buat, itulah maksiat. Bila Allah larang sebagai larangan yang haram, kita buat, itu juga maksiat. Tak buat benda yang Allah wajibkan, maksiat lah. Benda tu Allah larang, kita buat, maksiat lah juga. Jadi maksiat ni bukan semata-mata membuat benda haram. Meninggalkan yang wajib juga maksiat. Menutup aurat dengan sempurna, wajib tak? Wajib. Tiba-tiba kita tak nak tutup dengan sempurna, maka maksiat lah tu. Belajar fiqh sekadar untuk mengetahui tata cara amal ibadat kita sehari-hari, wajib. Tiba-tiba kita tak nak keluar belajar ilmu fiqh, maksiat. Mengetahui akidah, ilmu akidah, wajib. Kita tak nak keluar cari ilmu akidah, maksiat lagi. Tajwid, dia bersangkut paut dengan bacaan-bacaan Quran yang kita baca setiap hari, wajib belajar. Tiba-tiba kita tak keluar cari ilmu tajwid, maksiat lagi. Banyak maksiat kita. Itu jenis maksiat belajar ilmu. Yang maksiat mengumpat lain pula, berdengki, berdendam, sangka jahat lain pula.
Jadi belajarlah. Sementara ada masa, ada waktu ni, belajar. Tak boleh hadir dalam majlis ilmu andai kata suntuk sangat masa kita. Sekarang ni banyak dah kuliah-kuliah dalam maknanya dalam YouTube ada, dalam live ada. Cari tutup guru yang betul akidahnya, yang betul fahamannya, pun boleh kita dapat ilmu. Tapi syarat kita mesti tahu juga apa fahaman betul, apa fahaman salah. Jangan main ikut jangan main ikut je, nanti sekarang salah pula dah. Pun boleh dapat ilmu juga. Cuma keberkatannya tidak sama seperti kita sendiri menghadirkan diri di dalam majlis ilmu. Tak sama. Kata ulama, kata setengah tok guru, walaupun kita mengaji secara live ni, kita kena jaga juga adab-adab menuntut ilmu juga. Bukan kata dalam surau depan guru, tok guru je kita kena duduk betul-betul, kena pakai elok-elok dah. Makna kalau duduk, makna kita belajar secara live ni pun kena jaga adab-adab juga. Adab tu penting. Adab itulah yang akan menentukan sama ada ilmu kita itu berkat ataupun tidak. Belajar sama-sama, semua orang boleh belajar, tapi dalam adab-adab tu belum tentu lagi. Jadi keberkatan nak dapat ilmu, adab belajar. Adab dengan guru, adab dengan kitab. Di antara niat yang ikhlas tu masuk dalam adab menuntut ilmu. Banyaklah. Banyak. Jadi kadang-kadang kita belajar, kita pandai, kita faham, tapi ilmu kita tidak berkat. Boleh jadi ada kesilapan adab-adab kita di dalam menuntut ilmu. Sekarang ramai orang mengaji tapi belakang gurunya dia umpat tok gurunya. Dia mengaji dengan tok guru tapi dia selidik cari mana keaiban guru dia. Tu semua. Walaupun guru tadi tak tahu, tapi Allah mengetahui yang si murid tadi tu jahat adab dengan guru, maka Allah Ta'ala tidak memberilah keberkatan ilmu yang dia dah perolehi daripada guru tu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kena tahu, dan hak segala rasulnya. Untuk guru mengajar kat dalam, dia mengajar kat luar, itu tak ada adab tu. Tak ada dapat berkat ilmu. Dia datang suruh masjid nak makan. Kena jaga adab-adab. Majlis ilmu ni lebih besar daripada majlis perhimpunan raja-raja atas dunia ni lagi. Kalau kita dijemput lah tuan-tuan puan-puan, kalau dijemput menghadiri majlis persidangan raja-raja, jaga-jaga macam mana kita nak duduk dalam majlis. Seorang raja sedang bertitah, kita nak sembang-sembang. Ini lebih hebat daripada tu lagi majlis ilmu. Jadi jangan buat main-main. Kadang kita terlepas pandang benda tu tuan-tuan. Orang siapa yang memuliakan ilmu, dialah yang akan dapat kemuliaan ilmu. Siapa yang memperlekeh-lekehkan majlis ilmu, dia tak akan dapat kemuliaan ilmu meskipun dia faham. Sebab Allah tahu di mana kita letakkan majlis ilmu dalam hati kita. Alah, tu makna memperendah-rendahkan, tak memuliakan. Jangan main-main. Sebab tu kata nak menuntut ilmu ni banyak ni punya adab dia. Bukan boleh main datang tak ada kitab, dengar macam tu je. Dah ada lagi benda-benda lain yang kita kena pastikan. Sebab tu kadang kita tengok pondok sama, tok guru sama, kitab sama, tahun sama, tapi bila balik kampung ada yang jadi manusia, ada yang tak jadi. Ada yang boleh beramal, ada yang tak boleh beramal. Padahal guru sama, tempat sama, masa sama, kitab sama. Tapi yang ni boleh beramal, yang tu tak boleh beramal. Yang tu berkat, yang ni tak berkat. Padahal guru sama. Tu adalah kesilapan di mana-mana. Ini na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita minta ilmu yang berkat. Kita minta kepada Allah kurniakan kepada kita ilmu yang berkat. Sebab benda ni penting tuan-tuan. Takut kita nanti sampai bila-bila kita buat macam majlis ilmu ni, alah. Jadi sampai bila-bila kita tak akan makna, sampai bila-bila kita jahat adab dengan ilmu. Tak dapat manfaat lah. Tak dapat manfaat lah. Rugilah kita. Datang dah datang, dengar dah dengar, tapi berkat tu tak dapat. Kita nak berkat ilmu. Tak apa, semua nak kena
Semua nak kena belajar, semua nak kena belajar. Adab pun nak kena belajar. Insya-Allah, perbaikilah usaha insya-Allah. Kemudian katanya musannif lagi, bukan marah tu, nasihat. Sayang. Sayanglah tu. Kalau tak biarlah tak kau lah. Tu benci tu. Jadi kalau sayang jangan. Tak boleh ni. Sayanglah tu. Sayang semua. Kemudian katanya musannif lagi, dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Jadi yang bersangkut paut dengan hak Rasul pun kita kena tahu apakah yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Rasul, kita kena tahu. Sebab bersangkut paut dengan akidah kita terhadap Rasul-Rasul. Dan hak segala Rasulnya serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya. Ada dalil, ada bukti. Jadi dalam kitab ni, kalau kita belajar betul-betul istiqamah, insya-Allah boleh melepaskan fardu ain kita dalam ilmu usuluddin, insya-Allah. Sebab kita orang awam boleh lepas dah untuk nak bawa diri sendiri, nak jaga akidah daripada terpesona, terpedaya dengan pahaman-pahaman yang boleh merosakkan akidah, insya-Allah. Dan tiap-tiap dalil itu mensabitkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Dalil-dalil itu malah bukti-bukti itu pula menyungguhkan perkara yang mesti ada dan menafikan barang yang mesti tiada dengan mengetahui dalil-dalil tadi. Maka kami berkata wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah makna wajib akli. Apa erti wajib akli? Wajib akal, wajib pada akal ialah tiap-tiap perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada. Tiap-tiap perkara, tiap-tiap sesuatu yang akal kita menetapkan, menentukan, menghukumkan mesti ada, mesti sungguh, tidak boleh terima tiada sekali-kali. Akal kita hanya menghukumkan mesti ada semata-mata. Itu maksud, itu erti wajib pada akal. Nak belajar akidah kena tahulah benda tu. Dia punya sifir dia. Wajib pada akal apa? Mustahil pada akal apa? Harus pada akal apa? 3 hukum ni mesti kita kena faham betul-betul, baru insya-Allah nampak jalan nak belajar ilmu usuluddin. Wajib pada akal ialah perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sungguh. Mesti ada sungguh. Tak boleh tiada, mesti ada. Faham tak zakat tu? Mana contohnya? Contohnya ada Allah. Ada Allah, ada Tuhan. Ada Allah, ada Tuhan tu masuk dalam perkara yang wajib. Ada Allah tu wajib, yakni mesti ada sungguh zat Allah. Akal kita tak boleh akal kita tak boleh terima nak mengatakan tidak ada Tuhan. Tak ada Tuhan, kita tak boleh terima. Akal kita menghukumkan mesti ada Tuhan, mesti kuasa Tuhan, mesti melihat, mesti perlihat, mesti ada sifat perlihat pada Allah, mesti tidak serupa Allah Ta'ala dengan sesuatu. Makna kita hukumkan mesti ada, mesti ada, mesti ada. Tak boleh tidak, mesti ada, mesti sungguh. Itu yang dimaksudkan dengan wajib akli. Wajib akal. Baik. Dan tengok tu. Maka kami berwajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan, yang patut, yang padan, yang layak dengan zatnya. Zatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ini masuk dalam keimanan kita secara ijmal. Makna wajib kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan Allah Ta'ala, yang tidak ada batasannya, yang tidak ada kesudahannya. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tidak ada kesudahan, tidak ada orang panggil tak ada sempadan, tidak berkesudahan. Adanya sifat, banyaknya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Ini namanya beriman secara ijmal, secara borong, secara ringkas. Wajib dalam hati kita macam tu. Mana aku beriman, aku percaya, aku yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan Allah Ta'ala. Itu nama beriman secara ijmal. Yang 20 tu
itu beriman secara tafsil. Maknanya itu kena belajar tiap-tiap satu 20 tu. Yang tadi beriman secara umum. Makna dalam hati kita, kita percaya segala sifat-sifat kesempurnaan yang baik, yang mulia-mulia semuanya milik Allah. Ada berapa? Tidak ada kesudahan. Tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Ta'ala sendiri yang mengetahui hakikat sifat-sifat kesempurnaan dia. Jadi amat banyak. Tiada meliputi dengan dia, dengan segala sifat kesempurnaan tadi. Tidak ada yang meliputi, tidak ada yang mengetahui hakikatnya melainkan Allah. Maka wajib disabitkan baginya. Mana wajib kita menyungguhkan segala sifat-sifat tu atas jalan ijmal. Wajib kita menyungguhkan. Sesungguhnya aku percaya, aku yakin bagi Allah Ta'ala tu segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhitung banyaknya, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Wajib dalam hati kita begitu. Dan mustahil. Dan mustahil. Apa arti mustahil pula? Mustahil apa arti mustahil? Tadi wajib kan? Kalau wajib tadi mesti ada. Mustahil ni mesti tiada. Anda faham betul-betul? Bila sebut mustahil pada akal, mustahil pada akal mana? Sesuatu perkara yang akal kita tidak boleh terima ada. Akal tak boleh terima ada. Tak boleh terima ada. Bahkan akal kita menghukumkan mesti tiada semata-mata. Mesti tiada, mesti tidak sungguh. Itu erti mustahil, faham jangan main-main mengaji akidah ni. Alang-alang kitab baru mula ni ambil faham elok-elok. Azam aku nak belajar ni sekali je. Mana aku nak belajar ni sekali adab je. Kena azam macam tu. Jangan kata alah nanti ulang lagi. Jadi bila macam tu nanti kita alah sambil lewat. Bersungguh insya-Allah ilmu ni milik semua tuan-tuan puan hadirin hadirat. Bukan untuk orang muda, bukan untuk orang tua, untuk semua, untuk semua. Siapa bersungguh pada adatnya dia dapatlah. Jangan lemah semangat, alah aku ni umur dah banyak dah, tak payahlah nak bersungguh sangat. Itu semuanya permainan syaitan yang nak melemahkan hemah kita menuntut ilmu. Padahal mana kita tahu umur kita? Boleh jadi umur kita 1000 tahun. Siapa tahu sini umur dia 90 tahun ke 60 tahun? Tak tahu kan? Jadi jangan sebab sekarang umur kita 60, 50, alah mengaji gitu-gitu je lah. Kalau alim pun bukan orang panggil jadi mufti pun. Bukan orang nak lantik jadi tok imam pun. Kalau dah umur macam ni, apa nak belajar pandai-pandai? Gitu-gitu dah lah. Ini contoh permainan nafsu dan syaitan yang nak menghasut kita supaya kita jangan bersungguh menuntut ilmu. Jadi tawah hebet. Tahu alah aku kalau pandai pun bukan boleh jadi mufti, bukan boleh jadi ustaz pun, bukan boleh jadi tu guru pun. Pergi dengar-dengar gitu-gitu je lah. Kalau perempuan bukan jadi ustazah pun, bukan ada sekolah agama nak panggil jadi pengetua ke. Dia nak lemahkan hemah kita tu. Pandai setan nafsu, dia memang dah dia alim dalam bab tu. Tu cuma kita bagi tu contoh dia nak melemahkan hemah kita belajar. Bila dah hemah kita tu awal-awal dah lemau, awal-awal lagi starting dah lemau dah, tak ada harapan dah, jangan haraplah nak sampai garisan penamat. Kena semangat walaupun umur kita begini, insya-Allah dengan izin Allah, kalau aku bersungguh belajar, aku akan dapat ilmu. Dah, kenapa nak belajar? Kenapa nak faham? Sebab nak beramal, bukan nak tunjuk ke orang. Sebab aku mesti memiliki akidah yang betul, jadi aku mesti kena faham, aku mesti bersungguh. Jadi kena awal kena semangat. Jangan kita kata alah nak bersungguh belajar ni budak-budak pondok, budak-budak tahfiz, budak sekolah agama. Jangan. Semua orang wajib bersungguh belajar agar tak kisah siapa dia. Sebab niat kita belajar bukan nak jadi ustaz, bukan niat kita nak jadi guru, bukan niat kita nak jadi piu, bukan niat kita nak jadi apa. Niat belajar kerana nak beramal dengan ilmu, nak mengetahui benda yang kita tak tahu.
supaya kita boleh memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akidah kita. Jadi jangan lemah. Kalau dah mula-mula lemau, kesudahannya tak ada barang. Tak ada barang lah. Kata Syekh Nuruddin Al-Banjari, semangat kita ni mesti berapi-api, kata dia. Nak belajar agama ni mesti berapi-api semangat. Tinggi macam langit tu. Letakkan semangat kita belajar agama ni setinggi langit. Setidak-tidaknya akan hasil lah nanti hasilnya setinggi gunung ataupun setinggi bukit. Sebab awalnya tinggi semangat. Tapi kalau awalnya dah macam busut, awal semangat macam busut, pusu. Pusu busut sini panggil busut, sebelah sana panggil pusu Siapa orang belah sana? Pusu ke apa? Wallahualam. Busut lah, busut yang anak-anak yang buat tu. Pusu busut tak? Busut. Kalau dah awal-awal semangat macam busut, akhirnya jadi kubang, saya silap. Bukan kata tanah rata, silap berlekuk lagi. Jadi biar semangat. Semangat belajar. Kita belajar bukan nak apa, bukan nak orang kenal, nak orang kata alim. Tak, untuk kita. Kita faham, kita lah yang untung. Sebab bila kita faham, amalan kita boleh jadi betul. Kalau kita tak faham, kita yang salah, amalan kita jadi salah, rugilah kita. Jadi kita belajar bukan kerana orang lain, tak. Belajar sungguh-sungguh. Ilmu untuk semua. Allah Ta'ala tak kata ilmu ni untuk orang baik, ilmu ni untuk orang lelaki, ilmu ni untuk orang muda, dah. Siapa bersungguh-sungguh, insya-Allah dia akan dapat ilmu. Kemudian katanya musannif, jadi yang mustahil, ingat, perkara mustahil pada akal ialah perkara yang akal tidak boleh terima ada. Tak boleh terima. Faham tu perkataan tak boleh terima tu, jangan terlepas pandang pula. Tak boleh terima ada. Tak boleh terima ada. Sampai bila-bila pun tak boleh terima ada perkara tu. Contohnya, ada sifat lemah pada Allah. Ada sifat lemah pada Allah. Jadi sifat lemah pada Allah ni mustahil. Makna perkara yang akal kita tak boleh terima sekali-kali. Ada lemah pada Allah, tak boleh terima sekali-kali. Tak boleh terima sekali-kali. Kalau terima, rosak akidah. Kalau akal seseorang itu boleh terima ada lemah pada Allah, misalnya, maka rosaklah akidahnya. Sebab tu namanya mustahil. Mustahil ni benda tak boleh terima. Tak boleh terima ada. Sejak bila? Sedia kala lagi tak boleh ada, dan selama-lamanya tak boleh ada. Contohnya, anak bagi Tuhan. Anak bagi Tuhan, hukumnya mustahil. Sedia kala lagi kita tak boleh terima ada anak bagi Tuhan. Dan selama-lamanya akal kita tak boleh terima ada anak bagi Tuhan. Selepas kiamat pun, dah masuk syurga, dah masuk neraka, na'udzubillah min zalik, tetap begitulah akidahnya. Tak boleh terima sekali-kali ada perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala pun amat banyak. Sifat kekurangan yang mustahil bagi Allah Ta'ala tu pun amat banyak juga, iaitu amat banyak. Kerana lawan bagi yang wajib. Kalau sifat yang wajib tidak terhitung, maka yang mustahil pun tak terhitunglah banyaknya. Tiada menghinggakan dia melainkan dia Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib disucikan dia. Wajib kita ni mensucikan zat Allah Ta'ala dengan hati kita, dengan perkataan kita. Wajib kita mensucikan zat Allah daripada sebarang jenis sifat kekurangan. Wajib kita sucikan zat Allah. Subhanallah, maha suci zat Allah dari sebarang jenis sifat kekurangan. Sebarang jenis sifat kekurangan, banyak tak terhitung. Tak ada satu pun pada zat Allah. Maha suci itu maksud maha suci. Tidak ada sekali-kali pada zat Allah sebarang jenis kekurangan. Tak gerti, tak pandai, tak faham, tu sifat kurang tu. Jadi jangan dikatakan Allah tak gerti, Allah tak pandai, Allah tak faham, Allah tak tahu. Sebab benda tu kekurangan itu bukan sifat Allah. Maha suci zat Allah.
Kadang-kadang timbul dalam hati bisik-bisikan, jangan-jangan Tuhan ni tak faham masalah aku. Tu. Tuhan tak faham masalah aku, kata. Tak faham ni adik-beradik jahil. Tak reti adik-beradik jahil. Jadi benda tu mustahil. Jangan kita iakan pula. Tolak dengan hati. Mustahil. Allah Ta'ala bersifat dengan tak faham, tak reti, tak tahu, tak mengerti. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tiada menghinggakan dia melainkan dia, maka wajib disucikan dia zat Allah daripada segala sifat kekurangan tadi, atas jalan ijmal pula, yakni atas jalan ijmal juga. Mana secara borong kita beriktikad Maha suci Allah Ta'ala dari sebarang jenis sifat kekurangan. Tidak ada sebarang jenis sifat kekurangan pada zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, Maha suci, yakni tidak ada sekali-kali sebarang sifat kekurangan pada zat Allah sedia kala lagi dan selama-lamanya. Dan dalil atas demikian itu bahawasanya jikalau tiada bersifat ia Allah dengan segala sifat kesempurnaan, nescaya bersifat ia Allah Ta'ala dengan segala lawannya, iaitu segala sifat kekurangan, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, dah tentu bersifat dengan sifat kekurangan. Sifat kekurangan pada Allah mustahil. Makna perkara yang tak boleh diterima pada akal kita orang mukmin, akal kita sekali-kali. Dan kekurangan atau Allah Ta'ala itu mustahil, kerana jikalau bersifat ia dengan kekurangan, nescaya tiada menjadi ia, ya Allah, akan sesuatu daripada alam ini. Kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekurangan, mustahil lah Allah Ta'ala boleh menjadikan alam yang begini punya sempurna, begitu menakjubkan, mengherankan, mencengangkan pemikiran kita manusia. Kalau dia bersifat dengan kekurangan, dia tak boleh buat makhluk sehebat kita manusia. Tengok kita ni manusia, makna satu penciptaan Allah Ta'ala yang sangat hebat. Boleh bercakap, boleh berjalan, asal air mani bertukar jadi manusia. Dah kalau tak bijak, kalau tak sempurna, boleh ke nak buat benda macam tu? Mustahil. Tengok, ada janggut orang lelaki, ada janggut. Mana datang janggut ni? Janggut ni akar rambut ke? Janggut ni akar rambut ke apa? Kan kalau macam kita tanam bunga dalam pasu, kita gantung pasu tu, kan tak lama-lama keluar akar orang. Jangan-jangan ni akar rambut tak? Bukan. Pun kita pun tak boleh nak fikir mana datang. Kuku potong-potong panjang, potong-potong panjang. Bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perut kita Allah Ta'ala jadikan macam-macam alat ada kat dalam. Gigi macam-macam bentuk. Semua ada fungsi, semua ada peranan yang memotongnya, yang memecahnya. Cuba tuan-tuan bayangkan gigi geraham semua. Semua gigi geraham, tak ada gigi taring, tak ada gigi kapak. Agak-agak macam mana kita nak makan? Semua ada peranan, tuan-tuan. Ingat Allah buat sia-sia. Ingat Allah Ta'ala buat sesuatu tu sia-sia. Semua ada peranan, semua ada fungsi. Ataupun semua gigi taring aja. Jadi Dracula pula dah. Apa tu? Gigi ni bentuk gini, ada peranan. Gigi ni bentuk gini, ada peranan. Mengoyak makanan, yang ni tukang pecahkan makanan. Sebab tu lah. Supaya apa? Hikmahnya nak menolong organ-organ dalam perut kita, nak menghadamkan. Dalam ni pula ada asid-asid pula. Masya Allah, hebatnya Allah Ta'ala. Makin diisi makin senyap. Makin diisi makin tak macam mesin basuh, makin banyak baju makin dia bergoyang gitu. Ni dah isi makin senyap. Hebatnya penciptaan nampak tak? Mesin basuh kalau banyak tengah speed tu kan dia bergoyang. Dah kalau kita macam tu, pergi surau gitu. Mana Ustaz? Lepas makan. Hebat Allah, Maha bijaksana.
Maha sempurna. Itu semua dalil yang nak menunjukkan, sebenarnya nak mengkhabarkan kepada kita betapa sempurnanya, maha hebatnya ilmu Allah Ta'ala dalam menjadikan makhluk. Kita ni merupakan dalil, kita ni merupakan bukti yang nak menceritakan bagaimana sifat-sifat yang ada pada zat Allah. Dalil itu ada pada diri kita sendiri. Habislah. Dan kalau taklah jahil, kalau taklah kekurangan, tak boleh buat makhluk sehebat kita ni. Dan demikian itu batil. Nak kata Allah Ta'ala lemah, Allah tak sempurna, Allah tak jadikan alam, bohong. Sebab apa bohong? Kerana alam ini telah ada dengan musyahadah. Bak dah tengok sendiri dengan mata kepala kita adanya alam. Wallahu a'lam. Habis. Satu kitab lagi. 15 minit insya-Allah. Muka surat apa? Kita berhenti 17 berhenti muka 17. Minhajul Abidin besok apa ya? Satu, dua, tiga. Kita sama-sama tak? Sama tak kita? So apa? Kumirun. Satu, dua. Tengok. Satu, dua perenggan. Innallaha. Ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Ini makna kelebihan ataupun faedah ataupun manfaat yang diperolehi oleh orang-orang yang memiliki sifat takwa. Jadi orang yang takut kepada Allah ni didapat pelbagai jenis perbendaharaan yang besar-besar, yang mulia-mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Balasan-balasan yang jasim, yang mulia, yang besar, yang agung. Kurniaan-kurniaan, pujian-pujian, anugerah-anugerah yang hebat daripada raja segala raja. Kalau kita dapat pingat-pingat atas dunia ni oleh yang diberi oleh manusia sesama kita pun kita bangga dah. Kita letakkan kat rumah kita tu, kita pampangkan depan muka pintu kita biar orang tahu kita dapat anugerah daripada raja. Bangga. Tapi anugerah yang diberi itu oleh manusia tak bawa sampai mati. Tapi yang Allah nak bagi ni kepada orang takwa ni kekal sampai mati kalau pandai jaga dah. Mana anugerah daripada Allah, anugerah yang diberi oleh Tuhan yang menjadikan alam. Allah anugerahkan kepada orang-orang yang bertakwa, sama ada di kalangan orang laki-laki ataupun perempuan kaya ataupun miskin, tak kira. Dia kaya ataupun dia miskin, dia cantik ataupun tidak, tapi dia bertakwa kepada Allah, dia akan dapatlah anugerah-anugerah ni. Di antaranya dulu yang pertama dia mendapat pujian daripada Allah puji dia. Bayangkan Allah puji. Kita kalau orang puji pun lubang hidung kita besar dah, luah lah lubang hidung kita. Betih-betih pun boleh masuk dalam lubang hidung kita. Punya luah kembang lubang hidung kita kalau manusia yang puji. YB puji kita. Kembang lubang hidung itu. Raja puji kita, kembang lubang hidung. Kawan-kawan puji pun kita melayang dah, kaki tak jejak tanah dah. Ini yang memuji ni Allah yang puji, yang maha suci dari segala kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dia yang memuji. Siapa? Memuji hambanya yang bertakwa. Kalau kita betul-betul nakkan pujian daripada Allah, kenalah berusaha. Carilah takwa tu. Cari dengan berusaha menuntut
ilmu. Takwa tu datang dengan ilmu, kefahaman agama. Baik, yang keduanya dulu, orang yang bertakwa itu akan diberi pertolongan oleh Allah, dengan mana Allah Ta'ala akan memeliharanya, menjaganya dari segala seteru, segala musuh-musuh. Tengok macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi banyak musuh daripada kita, tuan-tuan. Kalau kita rasa kita ni banyak musuh, Rasulullah SAW lagi banyak musuhnya. Kalau kita berasa orang tak suka dengan kita, Rasul lagi ramai orang tak suka. Kalau kita berasa kita orang benci, sedih, ya pasal ada orang benci, Rasul lagi ramai orang benci. Orang sampai nak bunuh lagi. Kita ada orang sampai peringkat orang nak bunuh kita? Tak ada. Tak ada sampai orang peringkat dia marah-marah dengan kita pun, tak adalah sampai peringkat nak bunuh kita. Paling-paling kuat dia maki kita je. Tapi kalau nak ikutkan, memang patut pun kita ni dimaki. Sebab kita bukan hamba yang baik. Kita hamba yang khianat dengan nikmat-nikmat Allah. Banyak nikmat Allah kita salah guna. Allah tolong kita tiap hari, tapi kita tak nak pun menolong Allah Ta'ala dengan makna mematuhi syariat Allah. Jadi kalau kita kena maki itu, memang padan patut, memang layak pun dengan diri kita. Tapi dah jenis tabiat kita ni manusia, benci dicela, kasih dipuji. Walhal memang patut pun, memang layak kita ni dicela. Kita bukan Rasul, kita bukan Nabi. Hati kita penuh dosa, penuh maksiat. Jadi celaan-celaan tu memang layak dengan diri kita lah. Memang layak lah. Tapi payahlah kita letakkan diri kita situ. Yang kita meletakkan, aku ni layak dipuji. Sebab dalam diri kita ada penyakit takabur, ada penyakit ujub, mana perasaan baik, perasaan soleh. Sepatutnya kalau kita nak ikut Rasul-Rasul tu lah yang layak dipujinya setinggi-tinggi. Betul? Sebab dia sempurna, dia maksum, dia kekasih Allah. Dia sendiri dah diakui oleh Allah. Kita tak ada siapa-siapa akui lagi. Cuma perasan je. Cuma mengaku je. Padahal tak ada penjaminan pun kita. Baik mengaji, baik mengajar, baik semayang, baik puasa, tak ada jaminan lagi. Mana tak ada cop lagi mengatakan garanti kita ni besok selamat. Belum ada. Makna alik sini tak tahu siapa kita. Lepas mati ataupun nak mati besok baru tahu siapa kita. Sebab tu jangan kita sombong, jangan kita takabur. Sebab tak tahu, mengaji banyak pun, mengajar banyak pun, semayang banyak pun, tapi kena buat sebab Allah suruh. Sebab Allah suruh. Yang keduanya dapat puji daripada Allah. Maka nak ajar kita supaya jangan mengharapkan yang pertama tadi, jangan kita ajar diri kita ni nak mengharapkan pujian daripada manusia. Jangan rugi. Tak ada apa pun kita dapat kalau manusia puji kita. Dan tak ada apa pun mudarat yang akan datang pada diri kita kalau manusia duk benci, duk cela kita. Manusia duk maki hamun kita, tak ada datang mudarat pun. Tapi kalau Allah yang cela kita, pasti mudarat. Garanti mudarat. Kalau Allah yang cela kita, garanti mudarat. Tapi kalau manusia sesama kita yang mencela kita, takkan mudarat apa-apa pun. Kemudian yang ketiganya, dikuatkan dan ditolongkan seperti firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mereka itu yang takut. Mana orang yang takut kepada Allah. Jadi ringkasan daripada takut ni, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang dengan sempurna. Itulah sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang yang bertakwa, buat apa yang Allah suruh dengan sempurna, tinggal apa yang Allah larang pun dengan sempurna. Mana ditinggalkan sempurna, dibuat pun sempurna. Kita tidak masuk lagi dalam golongan orang bertakwa, sebab kita tak buat yang disuruh dengan sempurna, dan kita tak meninggalkan yang dilarang pun kita tak tinggalkan dengan sempurna. Yang Allah suruh pun kita pilih-pilih nak buat, yang Allah larang pun kita pilih-pilih nak tinggal. Minum arak tak mau, makan daging anjing babi tak mau, tapi mengumpat mau, berdengki mau, bersangka jahat mau, berzina tak mau,
Jadi benda yang dilarang, walhal benda tu dilarang oleh Allah semuanya, tapi kita pilih-pilih. Mana kita tidak sempurna meninggalkan larangan Allah. Yang Allah suruh pun kita pilih-pilih. Semayang nak, tutup aurat tak mau. Semayang nak, pakai pakaian sempurna menutup aurat tak mau. Puasa nak, puasa nak. Mengaji tak mau. Padahal mengaji Allah suruh. Jadi yang Allah suruh pun kita pilih-pilih nak buat. Rasa macam okey kita buat. Rasa macam ni kita tinggal. Maknanya kita tak ada lagi. Jangan perasanlah kita masuk dalam kategori takwa tadi, tak ada. Orang takwa ni dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggalkan apa yang Allah larang dengan sempurna. Sama ada pada zahir dan pada batinnya. Dalam hati kita. Sifat hati tadi tu luaran. Hati ada yang Allah suruh dan ada juga sifat yang Allah larang. Pun kita pilih-pilih juga. Ikhlas nak, tapi merendah diri tak mau. Sabar tak mau. Redha tak mau. Bersangka jahat mau. Berdengki mau. Jadi tak sempurna. Kita tak sempurna. Kita jauh. Tak ada markah lagi. Tak ada markah lagi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat. Saya lah tuan-tuan, saya tak tahu. Tak ada markah lagi. Tak boleh nak letak dalam senarai orang bertakwa. Malu, tak ada tempat nak letak. Cuma kita sengih sorang-sorang tu sebab perasan lagi. Perasan lagi. Allah, Berasa baik Allah uji dengan maksiat. Jatuh dalam maksiat. Apa tujuan tu? Supaya kita sedar kita belum baik. Kan kadang-kadang kita sengih seorang. Hebat dah, soleh dah. Orang lain ni syanu. Sengih susuk. Wah. Tutup jatuh dalam maksiat. Allah Ta'ala nak colek. Nak sekeh kepala kita. Mana kau belum baik lagi. Buktinya mana? Tu kau jatuh dalam maksiat. Maksiat. Kau tak payahlah nak kata orang lebih jahat daripada kau lagi. Itu hikmah tu semua tu Allah Ta'ala nak ajar kita. Jangan perasan baik. Bila jatuh dalam maksiat, nak bagi tahu mana kita belum sempurna ibadat itu lagi. Dan tolong hormati orang lain. Jangan bersangka jahat dengan orang. Jangan memperlekehkan amal ibadah orang lain. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw. Bahawasanya Allah Ta'ala serta mereka itu yang takut. Jadi sebab itulah payah nak dapat takut ni. Payah nak kena belajar sungguh-sungguh, ikhlas betul-betul. Barulah Allah Ta'ala akan beri takut tadi tu. Yang mana takut ni buah daripada ilmu. Mereka segala membaikkan mereka itu yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, dilepaskan daripada segala kepayahan dan diberi rezeki yang halal seperti firman Allah Ta'ala dalilnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ni di antara faedah kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada orang yang bersifat takwa. Nampak tak? Jadi dalam Quran yang Allah Ta'ala ceritakan kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada orang yang beramal. Apa tujuan? Nak menarik minat kita supaya beribadah. Nak menarik minat kita supaya kita dapatkan takwa tu. Supaya kita berusaha macam mana aku ni nak memperolehi sifat takwa tadi. Kerana bila aku dapat takwa ni, macam-macam anugerah yang Allah Ta'ala akan bagi pada dia aku. Ikhlas tak? Ikhlas. Mengharapkan balasan daripada Allah tu juga adalah suatu bentuk keikhlasan. Nisbah kepada kita orang awam, kita ni beramal nakkan upah daripada Allah. Jangan kita kata tak ikhlas pula. Orang sembahyang nak pahala, orang mengaji nak pahala, orang tutup aurat nak pahala, orang hijrah nak pahala. Kita kata apa ni puak-puak ni, kalau Tuhan tak jadikan syurga, tak naklah tutup aurat, tak naklah sembahyang, tak naklah puasa. Bila Allah bagi syurga baru nak buat ibadat. Jangan perlekehkan ibadat orang lain. Kalau maqam kita benar-benar dah tinggi, contohnya buat sesuatu kerana Allah, nak cari redha Allah, bukan begitu pandangan kita kepada amalan orang lain.
Itu menunjukkan hati kita tak baik lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala ceritakan kelebihan-kelebihan dalam Quran tu. Buat begini dapat begini. Tu hikmahnya nak menarik minat orang yang haprak-haprak macam kita ni, yang jahat-jahat macam kita ni, yang tak ada terpesona dengan ibadat ni. Mudah-mudahan bila dengar kelebihan tu tertarik minat kita, berasa nak buat. Jangan kata apa buat ibadat nak pahala. Ada orang jenis macam tu. Ni ikhlas, kita ni buat ikhlas, jangan harap apa-apa. Harap apa-apa betul ke? Betul ke? Betul ke? Jangan pelekeh orang lain. Kita tak tahu orang tu punya susah nak beribadat. Tapi bila mendengar tawaran-tawaran daripada Tuhannya, tertarik diri dia nak beribadat, nak hijrah. Ikhlaslah tu peringkat dia. Kita tak tahu susah payah dia, usaha dia macam mana nak buat benda tu. Maka jangan pelekeh ibadat orang lain. Nampak macam remeh-temeh pada kita, tapi pada dia yang belum pernah buat, pada kita, sebab kita dah selalu buat, jadi dah ringan pada kita. Tu yang kita jadi takabur tu, jatuh takabur pula. Apa susah sangat qiyamul lail? Apa ni? Apa susah sangat qiyamul lail ni? Semua hidup 3 kali je qiyamul lail. Lain semua qiyamul lail. Apa rakaat tak dia buat? Hebat. Tu lawan Rabi'atul Adawiyah tu. 300 rakaat tiap-tiap malam. Baru hebat. Baru hebat 300 rakaat sembahyang sunat tiap-tiap malam. Perempuan, bukan lelaki. Malu. Perempuan pula tu. Hebat. Sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Benda haram tak sentuh. Hebat. Tak payah nak berasa hebat lah kalau setakat buat benda wajib, meninggalkan benda haram. Sebab benda tu semua orang kena buat. Semua orang kena buat. Hebat. Buat apa? Zuhur. Dari sembahyang Zuhur. Hebat. Hebat berasa sebab apa berasa hebat? Sembahyang Isyak. Hebat. Tak rasa hebat. Hebat apa? Tutup aurat. Tak, sebab wajib benda tu. Tak payah nak berasa hebat lah. Yang nak menunjukkan hebat hamba di sisi Allah, dia buat amalan yang sunat banyak, dia tinggalkan yang makruh. Ni baru ada kehebatan dia di sisi Allah. Tapi kalau setakat tak minum arak, itu semua orang kena tinggal minum arak. Kalau setakat sembahyang Zuhur, semua orang kena sembahyang Zuhur. Kalau sebab menuntut ilmu tiap-tiap malam fardu ain, semua orang wajib pula. Tak payah nak sengih-sengih. Hebat belajar fardu ain. Hebat puak-puak tu tak belajar. Tak payahlah, semua orang kena belajar fardu ain. Jadi nak tahu hebat tak hebat hamba, dia banyak buat benda sunat. Yang wajib mesti. Bukan maksud banyak buat benda sunat, tinggal yang wajib pun masalah juga tu sekarang. Yang sunat qabliyah ba'diyah. Tunai tak buat, masalah pula. Azan ya zuhur, usalli fardhu zuhri, usalli sunat zuhri raka'ataini qablata. Biar assalamualaikum balik dah. Mana balik? Main sunat dah. Zuhur, tunai biar dulu. Kan tiba-tiba nak buat dia pula. Buat yang sunat. Sembahyang qada tak buat, sembahyang wajib buat. Sembahyang qada tak buat, sembahyang sunat buat. Tu. Puasa qada tak buat, puasa sunat buat. Pun tak boleh juga. Payah ibadat ni macam-macam dah. Allahu akbar. Jauhlah kita. Ingat lagi pesan Tok Guru almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Pondok Lubuk Tapah. Dia kata kita mengaji kitab-kitab macam ni bukan nak suruh jadi wali, bukan nak jadi wali. Kita belajar kitab-kitab tasawuf ni bukan nak suruh jadi wali, bukan. Supaya kita tahu mana duduknya kita nak bandingkan dengan orang yang hebat-hebat di sisi Allah Ta'ala. Biar kita tahu siapa diri kita di sisi Allah. Kita bandingkan. Bila dengar cerita Rabi'atul Adawiyah, sembahyang 300 rakaat tiap-tiap malam, kita Zuhur pun kita tak buat, Asar pun kita tak buat. Mana mungkin? Kenapa kita nak berasakan hebat sedangkan kita tak boleh nak menandingi mereka? Di situ mudah-mudahan timbul rasa rendah diri, rasa berdosa, rasa tak ada pahala, rasa tak ada ibadat, yang akan menggerakkan diri kita untuk berusaha. Itulah di antara tujuan belajar kitab macam ni.
Sampai pandang diri kita tu siapa yang kadang-kadang kita ni berasa baik, kita menyalahkan orang tu jahat, orang tu jahat, orang tu jahat, orang tu salah, orang tu salah, orang tu salah. Bandingkan diri kita dengan orang hebat-hebat di sisi Allah ni. Mana tempat kita nak duduk? Boleh duduk stable ke? Boleh duduk semeja ke? Tak boleh. Tak ada mana nak letak, tak tahu mana nak letak lagi nama kita kat mana. Sebab tu lah orang tu jahat, orang tu jahat, orang tu jahat. Dah kita baik sangat bandingkan dengan orang. Sebab tu ulama dah pesanan dalam bab amal ibadah, dalam bab akhirat, tengok orang atas-atas. Tengok para nabi, tengok para rasul, tengok para wali-waliullah, tengok orang soleh, tengok orang solehah, baru tahu siapa kita. Ni kita tengok orang tak semayang, kita tengok orang tak mengaji, kita tengok orang pakai seluar pendek, kita tengok orang dedah aurat, memanglah kita berasa kita wali besar dah. Ngaji Iqra' 1. Ngaji Iqra' 1 berasa wali besar dah kita. Buat apa? Iqra' 1 tu tak mengaji, langsung puak-puak tu. Berasa hebat dah. Sebab tilik dengan orang tak mengaji. Dia tilik dengan para nabi, tilik para rasul, tengok tutup guru, tengok alim ulama. Yang mana masanya habis 24 jam khidmat dengan Allah. Kita baru nampak kerdilnya kita, baru tahu siapa kita. Tu pun kalau nak berasa. Kalau jenis tak nak mengaku, payah. Kalau jenis tak nak mengaku ni payah. Aku bukan jahil, aku bodoh aja. Aku bukan jahil, aku bodoh aja. Padahal sama adik-beradik, tapi dah jenis tak nak mengaku tu payah. Berasa diri baik, berasa diri mulia, ni payah nak ubat dah. Kemudian dilepaskan segala kepayahan, diberi rezeki yang halal. Ni janji Allah ni, Allah janji. Allah tak mungkin janji. Dah kenapa kita berasa payah je, kita berasa sempit je? Sebab kita tidak takut kepada Allah Ta'ala. Itulah jawapan dia. Sebab kita tak bertakwa, jadi tak dapatlah benda tu. Hati kita keluh kesah, tengok nikmat pada orang lain, kita berasa susah hati. Tapi kalau orang yang takut kepada Allah, dah tentulah dia ada sifat qanaah. Orang yang takut kepada Allah, dia ada sifat qanaah, memada dengan rezeki yang ada pada diri dia. Dia tak tamak dengan rezeki yang ada pada orang lain. Dia tak iri hati dengan kelebihan yang ada pada orang lain. Senang tak hidup dia? Senang tak hidup dia? Walaupun dia makan sehari sekali contohnya, senang tak hidup dia? Senang hidup dia. Senanglah hidup dia. Dia tak ada sakit hati dengan orang. Dia bersyukur dengan apa yang ada. Padahal benda tu Allah bagi dah. Cuma kita tak perasan kadang-kadang. Yang kita faham, bila kata rezeki, kaya, mewah. Itu yang kita faham. Jadi dia lepaskan segala kepayahan. Tak ada payah hati dia. Apa yang ada dia makan, alhamdulillah. Tak payah hidup dia. Tapi dah kita jenis nak makan lazat-lazat, anak bini kita jamu dengan makanan yang mahal-mahal. Dah jadi tabiat dah. Duduk dalam keadaan yang selesa. Bila duduk dalam keadaan tak selesa, dah tak boleh dah. Dah payah hati dia. Sebab dah diajar dengan benda-benda yang macam tu. Tapi kalau hati kita ada sifat qanaah, duduklah macam mana keadaan pun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia akan dapat kesenangan, ketenangan. Tengok orang fakir miskin tu. Yang mana rumahnya berlantaikan tanah je. Kita tak duduk tempat situ. Tapi oleh kerana kita dah biasa dengan kesenangan, kemewahan, payahlah nak duduk tempat yang macam tu. Sebab tu dalam Islam ajar kita qanaah. Mana orang yang bertakwa, dia akan qanaah, dia akan sabar, dia akan redha. Jadi dengan sabar, redha, tawakal, syukur, itulah yang akan menenangkan hatinya. Walaupun pada pandangan orang nampak dia sengket, nampak dia sempit, tapi empunya diri tenang, lapang, alhamdulillah, tak ada masalah pun. Dan diberi rezeki yang halal seperti firman Allah Ta'ala. Kemudian, dan barang siapa takut akan Allah Ta'ala, dijadikan baginya keluasan dan diberi rezeki akan dia daripada sekira-kira tiada dikira-kirakan. Mana ada je sampai rezeki dia. Cuma banyak ataupun sedikit. Rezeki itu pula macam-macam. Rezeki sehat, rezeki taufik, rezeki ilmu, rezeki isteri, rezeki anak, rezeki suami. Ikutlah. Kawan-kawan yang baik, tu rezeki. Bukan semata rezeki ni RM, emas, perak, bukan. Kemudian yang kelimanya, yang terakhir,
membaikkan amal seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hei segala orang yang percaya akan Allah Ta'ala, takut kamu akan Allah Ta'ala dan kata olehmu perkataan yang betul. Cakap benda baik. Walau perit pun, walau pedih pun kena cakaplah juga. Kan? Nasihat tu pahitlah. Nak keluarkan pun pahit, nak telan pun baik. Kadang kita mikir banyak kali nak nasihat, contohnya nak bagi nasihat, kita fikir banyak kali. Takut orang berasa hatilah, takut merajuklah. Yang dia nak telan lagi pahit lagi pahit. Tapi di sebalik kepahitan tu ada kenikmatan, ada kebaikan. Dibaik akan kamu, akan amal kamu. Jadi sesiapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala akan memperbaiki amalnya. Allah Ta'ala akan memperbaiki amalnya sehari demi sehari. Amalnya akan bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Sebab dia takut kepada Allah. Dan yang terakhir yang keenamnya, diampunkan segala dosa seperti firman Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi orang yang takut kepada Allah ni akan diampunkan dosa. Kalau dia betul-betul takut kepada Allah, dah tentulah dia takut buat dosa. Dah tentulah dia tak selesa dengan dosa. Dah tentulah akan membawa dia kepada bertaubat selalu. Bila bertaubat selalu, tak ada dosa. Itu jalan dia punya cerita dia. Orang yang takut kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Itu ringkasnya. Dan takut kepada Allah, dia akan takut berdosa. Dia tak akan selesa dengan dosa. Dia akan rasa bersalah dengan Tuhan. Dia akan selalu bertaubat. Bila selalu taubat, tak adalah dosa. Allah ampunkan dosa dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa ilmuhu wa atam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang beri taufik kepada kita pada malam ni dapat bertemu, sembang-sembang. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita semuanya, tidak terkecuali seorang pun, anak isteri kita, anak bini kita, anak bini-bini kita, kawan kita yang jauh, yang dekat, yang kenal, yang tak kenal. Mudah-mudahan sekaliannya dirahmati, diredai, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan orang panggil keberkatan majlis ilmu, keberkatan ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa pandang belas kasihan dengan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa menegur kesilapan dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan kepada kita semangat untuk terus menuntut ilmu. Allahumma amin. Dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabul ya Allah doa-doa ana ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dhakar. Allahumma khallisna mimma ana fihi khalasan jamila. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.